Baiklah, koperasi di negara ini disaran terlibat industri makanan susulan usaha Kerajaan Sarawak untuk menjadikan negeri itu hub pengeluar makanan global. Perkara itu menjadi antara pengisian lintas langsung dari bumi ke Nyalang. Muhammad Azizi Rahim di RTM Kuching. Teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam hormat. Dalam usaha membangunkan Sarawak sebagai sebuah hub pengeluaran makanan global, koperasi di Sarawak digesa sertai inisiatif kerajaan negeri. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, koperasi mempunyai sumber yang membolehkannya menjadi antara pemacu pembangunan sektor pengeluaran makanan negeri dengan meningkatkan pelaburan dalam perniagaan berasaskan pertanian berskala komersial. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata sudah tiba masanya untuk koperasi meningkatkan penglibatan mereka dalam projek yang dapat memberikan impak besar bukan sahaja kepada ahli tetapi juga komuniti setempat. Beliau berkata demikian dalam ucapan selepas melawat ladang pisang milik Koperasi Penduduk Daerah Asajaya Berhad di Asajaya. Dedah beliau setakat 31 Disember lepas terdapat lebih 1,000 koperasi di Sarawak dengan keahlian mencecah 300,000 orang. Penduduk Limbang dinasihatkan agar memanfaatkan kelebihan platform digital bagi menjalankan aktiviti perniagaan dalam bulan Ramadan selain berniaga di tapak bazar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, perkara tersebut bagi mengelakkan kesesakan dan orang ramai berkumpul. Buat secara online, dulu masa kita tidak benarkan bazar Ramadan ini, mereka menggunakan digital platform dan perniagaan mereka pun juga okey. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di Limbang. Datuk Amar Awang Tengah dalam pada itu mencadangkan agar tapak bazar Ramadan tidak tertumpu di satu kawasan. Justru beliau menggalakkan peniaga membuka kawasan lain di kawasan kampung dan perumahan. 6 daripada 16 buah rumah panjang yang terlibat dalam kebakaran rumah panjang pada tahun lalu berjaya diselamatkan oleh penduduk menggunakan alat pemadam api yang dipelajari melalui pelbagai program anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Pengarah JBPM Sarawak Khairuddin Rahman menyatakan ia adalah penanda aras terhadap keberkesanan program pendidikan dan pencegahan kebakaran oleh pihak JBPM. 2020 mencatatkan 16 dan daripada 16 kes kebakaran ini Badan Lisa kita buat 6 rumah ini terbakar terlibat tapi dapat mereka selamatkan apabila mereka bertindak mana ada program community, program CERT, Community Emergency Response Team, mereka berjaya menandangi api pada peringkat awal. Hanya melibatkan bilik dapur, mengikat bilik kecil saja, jadi seluruh rumah panjang selamatlah. Tambahnya, Sarawak yang mempunyai hampir 4,900 buah rumah panjang dan Bomba Sarawak telah mencapai lebih 3,000 rumah panjang melalui pelbagai program pendidikan kebakaran. JBPM Sarawak juga menurut beliau mendapat sokongan daripada pemimpin setempat melalui peruntukan projek kecil luar bandar yang membolehkan JBPM menyumbang alat pemadam api ke rumah-rumah panjang. Khairuddin ditemui pemberita semasa melakukan program melawat 8 buah rumah panjang yang terletak di sepanjang Sungai Ulu Sebau. Dalam lawatan menggunakan bot Kevlar milik JBPM itu, beliau menyampaikan 20 buah alat pemadam api kepada 8 buah rumah panjang terbabit. Okey, saya berterima kasihlah kerana kedatangan pengarah bomba pada hari ini ke rumah panjang saya yang sangat-sangat dialukan, iaitu macam pemimpin bersama rakyat lah dia, sebab dia berterima kasihlah kepada dengan bantuan yang dia bagi apa semua tu kan. Aku meri terima kasih hari saya bomba hari Bintulu sudah meri pemadam api yang kami serumah. Meri terima kasih mengagai sidaya buka ke pagi itu. Pihak Balai Bom Badan Penyelamat Bintulu dan Samalaju turut mengadakan ujian penggunaan aset bot di Sungai Kemana iaitu bermula dari Pekan Sebau. Sebanyak 22 pasukan terdiri daripada kaki tangan RTM Sarawak dan Polis Diraja Malaysia PDRM menyertai pertandingan street soccer bersempena ulang tahun RTM ke-75. Pertandingan yang diadakan di kawasan tempat letak kereta RTM itu telah dirasmikan oleh Menteri di Pejabat Ketua Menteri Abdullah Saidul pagi tadi.
Dalam majlis tersebut, Abdullah Saidul memuji usaha RTM menganjurkan aktiviti sukan dengan penglibatan ramai kaki tangannya. Menurut beliau, aktiviti itu dilihat baik sebagai usaha merangsang kaki tangan untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Abdullah Saidul dalam majlis itu juga mengumumkan sumbangan berjumlah RM3,000 masing-masingnya untuk kelab rekreasi RTM dan Balai Polis Kuching Sentral untuk mengadakan aktiviti sempena menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba. Sementara itu, Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof menasihati kaki tangan RTM untuk sentiasa bergiat aktif dalam aktiviti sukan, bukan sahaja untuk manfaat kesihatan, malahan membantu meningkatkan prestasi kerja. Di Miri, mayat wanita yang dipercayai dibaham buaya di Sungai Peking Tinjar, Bakong akhirnya ditemukan oleh penduduk kampung pada jarak kira-kira 100 meter dari jeti Rumah Panjang sekitar pukul 10.30 pagi tadi. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong dalam kenyataannya memberitahu mangsa dikenali sebagai Runyan Anak Tempan berumur 38 tahun. Mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Menurut Law, terdapat kesan luka di lengan kanan dan bahagian kening kanan mangsa. Menurut kronologi kes, pelapor memaklumkan mangsa ketika itu mandi bersama anaknya semalam. Semasa anak mangsa naik ke darat untuk mengambil baldi, mangsa dilihat telah dibaham buaya oleh penduduk yang berada di sekitar kawasan tersebut. Operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 11.30 pagi. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan, Lela.